Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat Hari Ahad. Pukul 8 waktu sekarang kita bersama dengan tetamu istimewa di dalam dunia politik negara kita. Munculnya satu lagi parti, iaitu Parti Kuasa Rakyat. Hari ini tajuk Kuasa Rakyat muncul. Kita bersama dengan presiden beliau, iaitu presiden mereka, iaitu yang berbahagia Tuan Kamarazaman Yaakob. Assalamualaikum Tuan. Selamat datang ke studio kami. Terima kasih. Hari ini pelancaran Parti Kuasa Rakyat. Boleh ke Tuan kongsi dengan kita dan juga penonton berkenaan dengan Parti Kuasa Rakyat ni? Seperti yang dilancarkan tadi, Ya. Parti Kuasa Rakyat ini cuba dibentuk pada tahun lepas. Kelompok progresif bersama saya ingin meluncurkan pada bulan 10 2020, tetapi keadaan yang tidak mengizinkan kami meluncurkannya. Tetapi pada petang tadi jam 3.30 petang kami meluncurkan parti yang kami namakan Parti Kuasa Rakyat. Dan slogan parti kami adalah negara rakyat, kuasa rakyat, milik rakyat. Ya. Parti ini telah didaftar dan disahkan atau diluluskan oleh ROS? Kami secara bernasib baik kerana terdapat sebuah parti yang telah berdaftar, yang juga sebagai sebuah parti multiracial, ataupun parti berbagai kaum dan bangsa yang bersedia untuk bekerjasama, malah bersedia untuk menukarkan nama parti asalnya dan memberi kepimpinan kepada kelompok saya yang dikira progresif oleh mereka. Jadi oleh kerana perjuangan mereka hampir sama dengan perjuangan kami, jadi mereka bersedia menukar nama dan memberi kepimpinan kepada saya, dan mereka bersedia menerima saya sebagai pengemudi, iaitu presiden kepada Parti Kuasa Rakyat apabila kami tukarkan nama asalnya kepada Parti Kuasa Rakyat. Ia akan ditukar nanti ya? Sekarang ni bergantung pada peraturan-peraturan yang ditentukan oleh ROS. Parti berkenaan akan memberi notis 2 minggu kepada ahli mengikut pelbagai parti untuk mengambil keputusan menukar nama parti dan menukar kepimpinan. Di dalam AGM pemilihan akan datang, kami akan mengambil alih kepimpinan dan nama partinya adalah Parti Kuasa Rakyat. Tadi Tuan Kamarazaman ada mengatakan parti ini merupakan parti multiracial. Kita ada parti racial seperti Gerakan dan PKR. Apa bezanya antara PKR dengan Gerakan dengan Parti Kuasa Rakyat? Dia, kalau kita lihat parti seperti DAP, Gerakan, walaupun pada perlembagaan mereka sebagai parti multiracial, tetapi sebenarnya parti ini tidak menggambarkan multiracial yang sebenarnya. Lebih merupakan parti kaum juga. Kalau kita tengok DAP, majoriti kepimpinan dan ahli pendokongnya adalah satu kaum, satu bangsa. Begitu juga dengan Gerakan yang merupakan parti multiracial yang sebenarnya PKR. Jadi parti kami, iaitu Parti Kuasa Rakyat, seperti mana parti PKR adalah parti multiracial yang sebenarnya lah. Inilah perbezaan di antara parti PKR dengan parti DAP dan parti kami dengan DAP dan Gerakan. So maknanya Parti Kuasa Rakyat ni lebih kurang sama dengan PKR. Ya, lebih kurang sama di segi komposisi parti dan kepimpinan. Tapi ada 7 parti pula. Tetapi bukan itu saja, di segi struktur
dan di segi menentukan bentuk demokrasi di dalam parti, saya rasa parti saya lebih demokratik lah. Lebih demokratik. Lebih demokratik kalau dibandingkan dengan PKR. Kerana parti kami memberi sepenuhnya kepada ahli dalam menentukan kepimpinan di peringkat negeri. Dan dalam masa yang sama, parti Kuasa Rakyat memberi kuasa otonomi sebenarnya kepada ahli-ahli di Sabah dan Sarawak untuk memilih kepimpinan negeri dan juga memilih kota timbalan presiden dan naib presiden dan 3 ahli jawatan kuasa pusat. Itu sama seperti Sabah dan Sarawak lah. Jadi kalau kita lihat di segi PKR, presiden parti memilih kepimpinan di peringkat negeri. Sedangkan parti Kuasa Rakyat, kepimpinan negeri ditentukan oleh anggota di negeri tersebut memilih kepimpinan di dalam negeri. Itu di Sabah Sarawak? Itu di Semenanjung. Maknanya di Semenanjung ini, kepimpinan atau ketua perhubungan kalau UMNO tidak ditentukan oleh presiden. Kalau UMNO, presiden menentukan ketua perhubungan. Kalau PKR, presiden PKR memilih ketua-ketua di tiap negeri. Tetapi Parti Kuasa Rakyat menyerahkan sepenuhnya kepimpinan mereka ditentukan di dalam pemilihan negeri. Yang otonomi sejati kita berikan kepada Sabah dan Sarawak. Di dalam perlembagaan struktur parti, seorang presiden, 5 timbalan, 5 naib presiden. Iaitu seorang timbalan dan naib presiden untuk Sabah dan seorang timbalan dan naib presiden dari Sarawak. Jadi semasa pemilihan di peringkat negeri, mereka bukan saja memilih kepimpinan negeri, mereka juga memilih wakil-wakil mereka, timbalan dan naib presiden untuk memenuhi 5. Maknanya tiap-tiap negeri itu dia uruskan sendiri. Dia urus. Sabah dan Sarawak urus sendiri. Dan dia mesti mengadakan pemilihan selewat-lewatnya sebulan sebelum pemilihan nasional. Jadi dalam konteks itu saya melihat inilah parti yang pertama di negara ini memberikan kuasa otonomi sepenuhnya kepada Sabah dan Sarawak dalam menentukan barisan kepimpinan negeri dan juga wakil mereka di dalam bermakna Tuan Kamal Zaman nasional. Bermakna kalau saya dengar pada penjelasan tuan ni, kita ambil contoh di Melaka sekarang ni, yang paling sampel yang paling bagus. UMNO Melaka masih dikawal oleh pusat. Betul? Betul. Sebab dia tak ada autonomi sendiri. Sebab kita lihat Datuk Rauf, dia ditunjuk oleh presiden. Maknanya dia tak ada kuasa. Dia tidak menentukan siapa line up negeri dia. Macam kuasa rakyat dia akan bagi kuasa tu. Maknanya contoh, kalau di Pahang, kepimpinan negeri Pahang memilih kepimpinan untuk negeri Pahang. Jadi saya sebagai presiden parti tidak terlibat di dalam pemilihan tersebut. Ini berbeza dengan PKR saya rasa. Dan perbezaan yang besar dan jelas adalah untuk Sabah dan Sarawak. Itu satu gambaran bahawa parti ini adalah parti yang paling demokratik. Jadi saya sentuhkan 5 timbalan presiden, 5 naib. Jadi 2 telah diisi. 3 lagi adalah 1 untuk pemimpin Melayu, 1 untuk pemimpin Cina, 1 untuk pemimpin India. Jadi secara tidak langsung parti ini sebenarnya adalah didokong oleh bangsa dan kaum. Bermakna apa yang dia pendekkan cerita Kamal Zaman supaya rakyat faham. Parti ini tak perlu ditubuhkan seperti Barisan Nasional. Sebab kalau kita tengok Barisan Nasional, untuk kaum Cina dia buat masuk MCA. Betul. Untuk kaum Cina, India dia buat masuk MIC, kan. So you dah ada semua tu. Untuk Melayu, UMNO. Betul. So you dah ada semua tu di bahagian-bahagian masing-masing. Betul. Okey, bagus tu. Ada 7 parti. Adakah parti ini akan membantu
golongan-golongan B40 ataupun macam mana? Sebab seperti UMNO, UMNO tidak menjaga B40. Yang dia menjaga tokoh-tokoh besar. Lebih pada B40. Sebab pada dia, tokoh-tokoh besar ni lagi syarikat-syarikat besar, orang-orang kaya, tak kira lah Melayu ke apa ke, dia patut jaga, dia kata. Sebab mereka ni merupakan penggerak ekonomi. Macam mana dengan kuasa rakyat? Kita balik pada sejarah UMNO. Ya, tolong. Jadi kita tidak boleh mengatakan UMNO ini tidak melihat penghidupan rakyat terbanyak, M40 dan B40. Kalau kita menyusul sejarah perkhidmatan UMNO kepada rakyat, kita boleh melihat sejak di zaman Tun Razak. Tun Razak melahirkan dasar ekonomi baru yang jelas membela penghidupan rakyat yang di bawah ini. Masa itu tidak timbul istilah B40. 40 tetapi adalah rakyat yang kurang bernasib baik yang diletakkan dalam kategori miskin. Jadi beberapa kaedah telah dibuat. Misalnya keluarga yang miskin di perkampungan yang dirantai dengan permasalahan dipindahkan ke satu tempat di dalam bentuk felda misalnya. Sehingga ada 400,000 keluarga miskin ditempatkan felda dan akhirnya penghidupan mereka lebih berjaya kalau dibandingkan dengan orang-orang masih di perkampungan. Yang kedua, Tun Razak telah memberi peluang yang banyak kepada anak-anak miskin untuk belajar ke universiti dan saya salah seorang yang belajar hasil daripada daya fikir Tun Razak di mana anak miskin diberi pelajaran secara percuma. Dan akhirnya beliau berjaya melahirkan ramai di kalangan anak Melayu sebagai middle class yang dapat membantu mak bapak mereka. Maknanya di dalam sejarah UMNO pernah memberi dokongan yang besar kepada rakyat miskin. Tetapi dasar ekonomi Tun Razak yang memihak kepada rakyat miskin ini telah diterbalikkan oleh Tun Mahathir. Apabila maknanya perpindahan lain lah. Jadi dia telah membawa satu bentuk baru daripada mementingkan rakyat kepada pengkorporatan, perswastaan yang rata-rata sudah tidak begitu menguntungkan rakyat. Jadi hari ini kesan daripada dasar yang mungkin dilaksanakan oleh Tun Mahathir itu menyebabkan seperti mana pengurusi mengatakan UMNO sudah tidak membantu rakyat miskin dan Datuk tadi mengatakan hanya memberi ruang yang luas kepada orang kaya. Dan betul kalau dilihat dari segi jurang perbezaan itu begitu jelas. Tetapi kami di Parti Kuasa Rakyat akan menjadikan teras perjuangan kami untuk rakyat terbanyak yang terdiri pada terutamanya B40 dan M40, iaitu istilah pelajaran percuma yang pernah dilaksanakan oleh Tun Razak, kesihatan percuma, penumpuan terhadap petani, perumahan untuk rakyat miskin, cuba membebaskan sebanyak mungkin daripada cengkaman orang tengah ataupun kapitalis ini. Saya berminat tadi sewaktu pelancaran, Tuan ada mengatakan dalam percakapan Tuan, speech Tuan ada kata lebih kurang bermaksud parti ini ingin lebih bersera bersama kerajaan. Maknanya bekerjasama dengan kerajaan. Apa tujuan untuk bersama dengan kerajaan tu? Atau bekerjasama dengan kerajaan? Bagi kami daripada Kuasa Rakyat, kami mahukan pelajaran percuma. Kami mahu hapuskan segala bentuk PTM yang didokong oleh anak B40, M40. 14, kami juga mahu
rumah bagi rakyat miskin dan berbagai yang saya sebutkan tadi. Semua ini tidak dapat dilaksanakan kalau kami tidak mesra dengan kerajaan yang mentah hari ini. Dan saya pun melihat sejarah Perdana Menteri hari ini, semasa dia menjawati berbagai kementerian, beliau sentiasa bertindak, melaksanakan dasar-dasar yang menguntungkan rakyat miskin, rakyat yang tidak bernasib baik ini. Jadi di situ ada titik temu apa yang kami perjuangkan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Perdana Menteri sekarang. Jadi tidak ada sebab untuk parti ini tidak boleh mendukung apa yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri, dan kami merasakan pilihan yang terbaik adalah mesra kepada kerajaan yang dipimpin oleh Perdana Menteri, dan oleh kerana dia di dalam UMNO, naib Presiden UMNO, dan UMNO memimpin Barisan Nasional, maka sebab itulah kami mesra dengan kerajaan, dan dalam masa yang sama kami akan mesra dengan Barisan Nasional. Tuan juga ada cakap pasal pendidikan percuma. Apakah maksud pendidikan percuma yang Tuan cakapkan? Adakah berkenaan dengan PTPTN ke, ataupun sekolah-sekolah ke harus dibangunkan dengan lebih cergas, lebih advance, tapi percuma pelajaran dia? Macam mana tu? Betul. Kuasa rakyat menjadikan perjuangan percuma itu salah satu pada teras perjuangan. Pelajaran percuma dalam konteks sekolah rendah sampai menengah ni memang telah berlaku. Tetapi anak-anak yang bernasib baik, yang menyambungkan pelajaran mereka ke peringkat universiti atau diploma, mereka hari ini dibebankan dengan PTPTM. Tidak lagi seperti saya di zaman awal 70-an, kami dapat belajar sama ada melalui derma siswa, beasiswa dan perkara-perkara yang lain. Jadi kerajaan hari ini perlu menghentikan segala bentuk hutang-hutang PTPTM kepada para pelajar, dan mesti digantikan dengan beasiswa. Sebab masih ada mereka yang seharusnya dapat masuk universiti, tetapi oleh kerana tidak bersedia menerima PTPTM, akhirnya mereka tidak menyambungkan pelajaran. Dan PTPTM ini sendiri adalah terpaksa dipikul begitu berat oleh para pelajar, bukan saja di universiti, bila mereka keluar, mereka terus dirantai dengan hutang piutang yang banyak. Dan kalau dahulu di zaman Tun Razak, di zaman saya, keluar menjadi middle class, dapat membantu keluarga, tapi hari ini mereka bukan saja tidak dapat membantu keluarga, tapi mereka terpaksa memikul hutang yang besar dalam diri mereka. Tuan, ada orang bercakap, bukan baru ni, dah lama pasal isu PTPTN ni. Sepatutnya instead of kerajaan bagi pinjaman tu kepada pelajar, yang mana ia akan membebankan pelajar, patutnya pinjaman tu diberi kepada ibu bapa mereka. Bermakna, kalau anak kita nak pergi sekolah, pergi universiti, kita mohon PTPTN untuk anak kita. Bermakna, bila anak kita dah habis belajar ke apa ke, hutang tu atas kita. Sepatutnya. Jadi ini bukan jawapan yang sebenarnya. Ini hanya memindahkan dari seorang penghutang kepada orang lain mendukung hutang. Maknanya dalam konteks sekarang, PTM itu hutangnya diletakkan kepada para pelajar. Jadi kalau dipindahkan kepada ibu bapa, sudahlah ibu bapa yang susah B40 M40, maka dia juga terpaksa menanggung hutang yang didukung. Jadi dua-dua ini tidak menyelesaikan masalah. Jadi apa yang menjadi perjuangan kami, segala bentuk hutang piutang ini mesti dihapuskan, dan anak-anak para pelajar akan datang tidak lagi diberi dalam bentuk hutang. Tetapi bagi kami, ini hanya terpakai kepada anak-anak B40 dan M40. Kalau anak T20, kalau mereka masuk universiti awam, dia mesti membayar kerusi itu sama mahal dengan universiti swasta.
Katakan kalau sebuah universiti swasta belajar engineering kena bayar 30,000, maka anak T20 yang masuk universiti awam belajar engineering, dia kena bayar ke universiti 30,000. Okey. Ini memberi dua kelebihan. Pertama, universiti akan mendapat bayaran yang lebih. Yang kedua, kalau anak T20 ini merasakan apa perlunya dia belajar di universiti awam, kalau bayarannya sama dengan swasta, maknanya kalau dia tidak menerima kerusi di universiti awam, kerusi itu akan dapat diduduki oleh anak-anak daripada T20 atau B40. So itu beza dia. Itu dia Okey. perjuangan kami. Bermakna tuan, pelaksanaan PTPTN selama ni dia bermula daripada Barisan Nasional. Okey. Ya. Lepas tu dijanjikan oleh Pakatan Harapan sebab tu dia menang pun tidak berlaku. Okey. Yang hanya berlaku dia kata kalau gaji 4,000 baru start bayar. Okey. Itu under PH. Under BN dia bagi loan you kena bayar habis sekolah. Okey. Maknanya dua-dua konsep parti ni yang menjaga kerajaan selama ni salah kepada pelajar-pelajar. Adakah tuan nak cakap kita kena ikut sistem seperti di Europe, iaitu di New Zealand, di Kanada, yang mana rakyat dia belajar percuma? Jerman pun Ya. luar. Adakah kita patut ikut itu? Dia bukan kita patut ikut mereka. Kita sudah diasaskan oleh Tun Razak dulu. Okey. Tidak perlu pergi ke Jerman, tidak perlu melihat negeri-negeri yang Datuk sebut. Ya. Kita undur saja ke belakang melihat apa yang dibuat oleh Tun Razak, sebuah dasar yang memihak kepada rakyat. Maknanya kerajaan hari ini susur saja sungai sejarah yang pernah dibuat oleh Tun Razak. Okey. Jadi soalnya 3.5 bilion untuk PTM itu bukan satu angka yang besar kalau dibanding dengan Expenses lain lah. yang kita boleh dapat daripada apa yang saya sebut di dalam ucapan saya tadi. Pada saya kalau tuan cakap 3.5 bilion tu diberi kepada pelajar secara percuma, memang tak besar. Sebab belanjawan yang akan datang 600 bilion. Kita tak tahu berapa bilion dibelanjakan untuk pendidikan. Okey, berbalik kepada satu lagi agenda yang tuan bercakapkan adalah kesihatan percuma. Tolong tuan elaboratekan sikit pasal kesihatan. Sebab hari Apa ini, bezanya Inari dengan apa yang tuan nak hari ini kalau dia menjadi pesakit luar, Ya. memanglah dia membayar hanya RM1. Ya. Tetapi kalau dia masuk universiti, Ya. dia masuk hospital, Ya. maka dia kena membayar tau. Ya. Bila dia duduk di hospital. Ya. Mana ini sudah ditarifkan sebagai rakyat kena bayar hospital bagi diri mereka. Ya. Jadi ini sudah menjadi satu permasalahan kepada rakyat yang terbanyak yang tergolong di dalam B40 dan M40. Jadi kami menggesa supaya dasar ini perlu dirombak dan rakyat mestilah diberi kesihatan percuma. Tidak bolehlah rakyat ini dikenakan bayaran sebab mereka juga berhak mendapat kesihatan di mana orang-orang yang ada duit. Jadi kalau begitu, sudahlah mereka sakit. Mereka terpaksa pula mencari duit untuk mengatasi sakit yang mereka bukan minta. Dan mungkin sakit kerana permasalahan alam sekitar dengan udara kotornya, air yang kotor yang juga itu sebagai tanggungjawab dari kerajaan. Kalau mereka sakit kerana persekitaran, maka sudah tentulah kerajaan harus bertanggungjawab kepada rakyat yang mendokong, memilih kerajaan hari ini. Jadi angka untuk memberi kesihatan percuma itu mestilah dilihat oleh kerajaan dan mencari kewangan untuk memberi kesihatan percuma kepada rakyat. Tuan ada juga cakap pasal persoalan apakah rasionalnya Akta Racun Negara. Boleh tuan elaborate sikit pasal itu? Saya tengok Akta 52 ini. Ada isu-isu ganja semua ni dalam. Ya, betul. Bagi saya,
kita pembuat dasar ni kena proaktif. Ya. Ha? Ya. Kita kena bukan saja melihat ke dalam negara, melihat juga saya sentuh tadi jiran tetangga kita. Ya. Dulu mereka menggunakan akta yang sama mengikat petani, pengusaha supaya tidak boleh menanam ganja dan ketum. Ya. Tetapi bila dua negara ini telah pun membebaskan rakyatnya dan dikawal pertanian tersebut untuk menjadi pertanian yang boleh mendatangkan hasil yang tinggi, maka penafsiran terhadap akta racun itu mesti dirombak dan disesuaikan dalam keadaan sekarang. Di mana saya difahamkan kalau di Amerika ketum itu bernilai RM500 satu kilogram. Jadi kalau kerajaan mengubah dasar ini, menyesuaikan dasar ini dengan keperluan pertanian negara memberikan hasil yang tinggi, maka kita mesti membenarkan penanaman ketum dan ganja ni untuk kepentingan perubatan lah. Sebab saya lihat tidak ada statistik. Market dia besar tuan Ya, market dia besar dan Jerman telah dalam bahasa telah menjadikan hak, dia bukan hak cipta, tapi copyright. Ialah jadi hak dia lah. Ya. DNA ketum itu. Jadi bagi saya kerajaan tidak ada pilihan, melainkan mesti memberi ruang kepada rakyat yang dikawal untuk boleh menghasilkan ketum. Sebab tidak ada statistik mengatakan kalau ada budak nakal minum ketum, maka ini akan menimbulkan bencana kepada diri mereka. Dan kita lihat di dalam penghidupan kita ada yang jenis hisap, ada yang jenis makan, boleh sampai potong kaki, boleh sampai mati, ada yang jenis hisap boleh sampai kanser, membawa mati, tapi dibenarkan. Sudah berpuluh tahun benda ni, ratus tahun berjalan dalam negara kita. Tapi mengapa dalam hal ini kita membuat andaian-andaian dan tidak ada satu statistik yang menunjukkan berbahayanya kalau ada budak-budak nakal. Tapi dalam konteks ini bukan saya mengatakan beri di kebebasan untuk budak minum air ketum atau mengisap ganja. Maksud saya kerajaan mengambil satu sikap membenarkan ini menjadi tanaman yang terkawal lah dengan kaedah-kaedah ditentukan oleh pihak kerajaan. Tuan, dalam ucapan tuan, ia menarik minat saya tentang satu isu lagi, iaitu anak muda. Apakah plan dan perancangan Parti Kuasa Rakyat berkenaan dengan anak muda? Sedangkan kerajaan dah luluskan, Parlimen luluskan anak muda boleh mengundi, kan? So, apakah hala tuju Parti Kuasa Rakyat berkenaan dengan anak muda ni? Itu satu keputusan yang baiklah. Kerajaan memberi ruang ke anak muda untuk terlibat di dalam politik, mana mengenali politik secara dekat, boleh melibatkan diri secara dekat. Itu satu yang baik. Dan kami melihat ada lagi lompong-lompong yang kami rasa perlu dibantu dalam hal anak muda ini. Misalnya kita lihat banyak perlakuan anak muda ataupun usaha anak muda dalam mendapatkan hasil penghidupan ditindas oleh orang tengah. Saya dalam ucapan saya mengatakan anak-anak muda yang terlibat di dalam penghantaran. Maknanya yang dalam penghantaran makanan, hantar makanan ni saya difahamkan mereka terpaksa meredakan 20 hingga 30 hasil mereka disedut atau 20 hingga 30%. Saya difahamkan dapat kepada pihak
yang menganjurkan bisnes tersebut. Jadi saya rasa ini satu keadaan yang tidak baiklah kalau kerajaan terus membiar dan kerajaan harus mengadakan satu bentuk agensi ke apa membantu mereka. Kerajaan ada agensi tuan. Ya, maksudnya di dalam hal ini katalah satu macam syarikat lah, katakanlah syarikat ABC yang dibentuk untuk memberi anak-anak ini, pemuda-pemuda ini supaya tidak disedut 30 atau 20% hasil keringat mereka, tapi hanya mungkin boleh ambil RM45 dan usaha mereka itu untuk kepentingan mereka dari segi insurans ke, untuk sokso ke dalam bentuk EPF ke apa. Jadi mesti dibantu anak muda yang puluhan ribu saya dengar yang terpaksa mencari sesuap nasi dalam bidang ini. Dan ini ada di depan mata semua orang. Pemimpin pun kalau naik kereta lalu jalan raya dia nampak anak-anak ini. Mengapa anak-anak ini tidak dibela? Inilah salah satu yang kami lihat bahawa anak muda ni jangan dibenarkan dieksploit. Sejak muda mereka dieksploit oleh kelompok yang saya rasa perlu dilawan lah dalam bahasa yang mudah. Tuan, dalam ucapan tuan ada satu yang tuan ucapkan berbunyi macam ni, kuasa rakyat akan turut mengajak kepimpinan kerajaan supaya mendapat mengawal sumber negara secara lebih ketat dan lebih teratur. Segala bentuk kebocoran dan ketirisan perlu diatasi dengan sempurna. Okey, apa maksud tuan? Saya berminat dengan ucapan di sini. Ada satu kelompok yang datang kepada saya, dia menunjukkan satu agensi yang boleh mencetak hasil kepada kerajaan. Dan dia dapat laporan yang sebenarnya, perangkaan yang tepat, di mana agensi penting ini, oleh kerana berlaku bentuk kebocoran, sehingga kerajaan rugi antara 10 ke 15 bilion setahun. Ui, banyak tu. Begitu banyak. Itu boleh buat rumah PPR. Jadi, pihak yang berkenaan menunjukkan kalau syarikat dia diberi konsesi mengatur urusan bersama dengan agensi tersebut, bukan saja dia dapat mengurangkan kebocoran, malah dia yakin kerajaan akan bertambah pendapatan sekurang-kurang 10 bilion. Dan syarikat itu juga boleh memberi kerajaan 6.5 bilion. Maknanya daripada itu saja kerajaan sudah memperoleh 16.5 bilion setahun. Dan kalau angka ini dibandingkan dengan jumlah PTPTN yang 3.5 bilion, ini satu angka yang bukan saja boleh menyelesaikan masalah PTPTN, mungkin boleh menyelesaikan masalah rumah rakyat ataupun kesihatan rakyat. Lepas ni kita akan berhenti berehat sementara. Tapi sebelum tu satu soalan terakhir sebelum kita berhenti. Tuan, saya nak memahami ataupun penonton juga nak memahami dalam ucapan tuan tadi pukul 3 tadi, 3.30 berkenaan dengan Petronas, kekayaan Petronas. Tolong explainkan sikit pasal saya dapat daripada pihak dalaman. Yang dalaman Petronas. Dalaman Petronas. Dia mengatakan banyak perkara-perkara yang boleh lagi diperkemaskan di dalam Petronas itu sendiri. Satu perkara yang sangat saya memeranjatkan bila mereka mengatakan terdapat expatriate ini, maknanya pekerja asing yang daripada Indonesia, India, Kanada, ini semua letak Iran, macam engineer semua ni lah. Dia telah duduk di tempat yang strategik di dalam Petronas dan mereka ini hampir 30% di dalam Petronas. Banyaknya. Sedangkan tempat-tempat ini saya difahamkan boleh diisi oleh warga negara Malaysia. Dan setengah anak kita telah bekerja dengan syarikat-syarikat di luar negara, ExxonMobil ke, Aramco ke. Sedangkan mereka itu patut berada di sini. Patut dia balik, diserap oleh Petronas.
dia ni terpaksa lari kerana Petronas tak layan. pihak warga asing telah mengambil tempat-tempat yang sepatutnya diduduki oleh mereka. Okey. Jadi ini satu kesilapan saya rasa. Ini kesilapan kerana Petronas patut didokong oleh anak di sini. Kecuali kita tidak ada orang yang layak duduk di sana. Tapi saya dipahamkan ramai yang layak dan terpaksa lari keluar negara. Apabila tuan menyentuh Petronas, adakah tujuan menubuhkan Petronas pada asal lagi hanya untuk membangunkan anak Melayu ataupun rakyat Malaysia? Kita memanglah di peringkat awal kita mungkin tidak cukup kemampuan anak tempatan. Tapi sekarang kita telah ada. Soalnya mengapa yang ada ini terpaksa lari keluar negara sedangkan tempat di sini ada. Jadi ini perlu dilihat kembali oleh Petronas. Jadi saya juga difahamkan pelaburan di luar negara, di Uzbek ke, di Kanada ke, dekat Mexico ke, pelaburan-pelaburan ini bukan mendatangkan keuntungan, malah rugi dan ditampung oleh Petronas di negara kita sendiri. Maknanya secara tidak langsung pelaburan di luar itu kita hanya dapat nama, tapi di segi mendatang keuntungan kepada negara tidak. Jadi saya kira kerajaan perlu mengambil auditor ni. Yang audit ini daripada luar Petronas. Supaya apa yang dikatakan oleh sumber tersebut boleh dibuktikan bahawa memang pelaburan di luar negara itu tidak menguntungkan Petronas sendiri. Okey, kita berhenti sekejap untuk break untuk laluan kepada TVC dan kita akan kembali. COVID-19 pandemic. Conditional Movement Control Order, or CMCO, to flatten the curve. While it helps save lives, it can also affect thousands of lives. The B40 community and the underprivileged. Their businesses takes a backseat. They lose their jobs. Life is tough. Now it's even tougher. Are you going to sit back and watch them suffer? Join us at Big Blue CSR to lend a helping hand to them. Alone, we can do so little. Together, we can do so much. It doesn't matter how much you can help and contribute, because a little drop of water fills the ocean. A little kindness brings a smile on their faces.
Big Blue CSR, always there for you, with you. Segmen kedua, setelah kita mendapat beberapa penjelasan hala tuju Parti Kuasa Rakyat yang mana parti ini telah dilancarkan hari ini, parti multiracial berbilang kaum yang akan di dalam arena politik Malaysia dan juga akan menggorak langkah bagi tujuan untuk membantu rakyat-rakyat yang memerlukan bantuan seperti B40. Tuan, saya tadi cakap pasal Petronas. Ada satu lagi bahagian yang Tuan ada mengatakan dalam ucapan berkenaan dengan Formula One yang mana Petronas membelanjakan lebih kurang 1 bilion setahun. Bolehkah Tuan penjelaskan tentang isu ni, Tuan? Jadi mungkin pada peringkat awal dulu itu bolehlah dianggap mencapai sedikit matlamat daripada melibatkan diri dalam Formula One. Ya. Kerana pada masa tersebut kita ada stesen minyak di Indonesia dan di Thailand. Ya. Jadi apa tujuan masuk Formula One? Adakah kita nak memperkenalkan Petronas minyak kita keluar negara atau apa? Jadi kalau sekarang kita sudah tidak ada stesen minyak di Thailand dan Singapura. Jadi di Indonesia. Jadi untuk apa lagi kita nak orang mengenali Petronas kita? Itu sudah tidak mencapai matlamat untuk melibatkan diri dalam Formula One. ExxonMobil, Amerika yang besar, dia pun tak masuk dalam Formula One kerana minyak dia tidak ada di luar daripada Amerika. Jadi tidak ada sebab kita nak habiskan 1 bilion setahun untuk memenuhi selera cita rasa kelompok-kelompok tertentu yang mungkin di dalam Petronas atau orang yang ada kepentingan terhadap Formula One. Jadi sedangkan duit 1 bilion itu kalau dimasukkan ke dalam tabung PT-PTN, contoh PT-PTN, sudah hampir 30% daripada 35, maknanya 20% lebih. Jadi apa perlunya kita meneruskan berbilion setahun untuk digunakan membakar duit rakyat kerana memenuhi cita rasa kelompok-kelompok tertentu. Mungkin dalam Petronas ada yang ada sehubungan dengan kepentingan Formula One. Okey. Tuan, berkenaan dengan satu lagi ucapan yang juga kita harus membincangkan hari ini, berkenaan dengan Tun Razak menjadikan rantau ini di bawah apa yang dikenali sebagai Zofan. Apa Zofan? Zofan ini adalah Zone of Peace, Freedom and Neutrality. Okey. Jadi maknanya satu zon, satu kawasan yang mencapai ke arah damai lah, aman, kebebasan yang bersama. Jadi itu adalah kaedah Tun Razak untuk menjadikan rantau ini rantau yang aman. Jadi kalau hari ini, kalau PM hari ini dia ada keluarga Malaysia, mengapa tidak dia melebarkan lagi, melahirkan keluarga ASEAN yang kita jauhkan diri daripada percakaran yang akhirnya kita tidak perlu terlibat di dalam pembelian senjata. Sebab bagi saya, kalau kita sudah aman, perkara tersebut tidak perlu lagi persediaan untuk berperang. Kita nak berperang dengan siapa? Tuan, ada satu ucapan juga dalam ni. Banyak ucapan ni ucapan-ucapan yang baik. Cuma kita nak dapatkan penjelasan. Apakah maksud-maksud ucapan ni? Seperti satu poin ni, Tuan bercakap, berdasarkan realiti ini, kuasa rakyat memperjuangkan rumah percuma
kepada rakyat B40 yang tidak mempunyai rumah sempurna. Semoga kepimpinan kerajaan hari ini akan dapat melahirkan dasar ekonomi rakyat. Itu yang saya nak tanya. Jadi, dasar ekonomi rakyat. Kita ada buku hijau kan? Dasar ekonomi rakyat ni dasar yang memihak kepada rakyat lah. Okey. Sama ada dari segi pelajaran, dari segi perumahan, dari Ya. segi kesihatan, Ya. dari segi pendidikan. Ya. Jadi yang menguntungkan rakyat lah. Mana satu dasar yang lebih menguntungkan rakyat. Ya. Satu dasar yang tidak meletakkan kepentingan kapitalis lah di negara ini. Itu maksudnya. Dan saya percaya Perdana Menteri hari ini yang datang daripada keluarga miskin, daripada keluarga penuai getah, akan membuat satu dasar yang memihak pada rakyat. Mana dasar ekonomi yang memihak pada rakyat lah. Tuan, sebelum mengakhiri Tuan punya ucapan, ada satu lagi rangkuman yang Tuan membacakan suatu ucapan Tuan, iaitu kuasa rakyat merasakan kepimpinan kerajaan hari ini perlu menyemak kembali dasar mempersenjatakan negara. Sudah tiada keperluan untuk membelanjakan puluhan bilion setahun untuk persenjataan. Okey, lebih baik bom dan peluru itu dijadikan ulas beras untuk dijadikan nasi oleh rakyat marhain. Tuan boleh tolong explainkan pasal bab ni? Jadi bagi saya, kita ini sudah terperangkap dengan kapitalis senjata. Okey. Kapitalis senjata untuk menjual senjata dia, dia telah memomokkan, menakut-nakutkan kita di rantau ASEAN contohnya. Maknanya kita diberi gambaran Singapore advance. Kepada Singapura dia kata kita advance. Dia datang kepada kita kata kamu harus curiga dengan Filipina, dengan Indonesia, dengan Thailand. Jadi semua ini akhirnya kita menjadi seolah-olah dipermainkan oleh kapitalis senjata ini. Jadi untuk apa kita belanjakan berpuluh-puluh bilion dalam membeli dan penjagaan senjata. Sedangkan seingat saya, sejak lahirnya Persekutuan Tanah Melayu atau Melaya, terbentuknya Malaysia, kita tidak pernah terlibat dalam perang pun. Dan nak berperang hari ini, bukan macam zaman dahulu, kau pergi langgar saja, kita dah kena dapat kelulusan PBB. Jadi, untuk apa senjata ni? Kita nak berperang dengan siapa? Dengan jiran? Dengan Amerika? Dengan China? Adakah kita mampu nak menyediakan diri untuk berperang dengan China? Amerika saya rasa memang kita tidak mampu. Jadi perlu apa sekarang? Perlu apa kita habis berbilion yang ini adalah tidak produktif di segi ekonomi. Jadi sebab itulah saya kata lebih baik peluru dan bom itu menjadi beras yang boleh ditanak oleh orang miskin untuk penghidupan mereka. Sebab itulah saya katakan laras senjata sama ada senapang atau meriam itu perlu dijadikan pensel dan pena untuk digunakan oleh anak-anak miskin. Itu yang saya katakan kerajaan perlu menyemak kembali perkara ini. Potongkan sebab kos-kos lagipun kita katakan dia pihak tentera dia mempunyai dia profesional di dalam bidang itu. Katakanlah dia kaji bila akan berperang dengan Singapura, contoh. Bukan saya kata kita akan berperang, contoh. Adakah 10 tahun lagi? Kalau 10 tahun lagi, kita beli persenjataan sekarang, 10 tahun lagi, mungkin persenjataan ini sudah tidak sesuai lagi dengan zaman tersebut. Mengapa tidak kalau kita nak berperang 10 tahun lagi, dari sekarang hingga tahun ke-8, perbelanjaan itu kita gunakan untuk pelajaran, perumahan rakyat, kesihatan rakyat, kita mengangkat penghidupan rakyat-rakyat miskin. Maknanya kita boleh prepare kemudian. Kalau mereka ni profesional, dapat mengkaji bila kemungkinan-kemungkinan. Jadi mungkin meriam hari ini berperang 10 tahun akan datang sudah tentu berbeza dengan hari ini.
Jadi saya rasa pihak di dalam ketenteraan sini boleh berkorbanlah sekiranya kerajaan memotong perbelanjaan membeli peralatan dan mengawal menjaga persenjataan ini yang tidak ada apa tujuan. Saya tak faham apa tujuan. Untuk keselamatan negara, ya, kita untuk mengawal pantai, kita tak perlu menyediakan negeri kita dengan peralatan untuk bersedia perang. Untuk apa? Itu maksud saya. Lebih baik digunakan untuk jadi beras untuk ditanak atau dijadikan pensel untuk beri kemudahan kepada anak-anak belajar di sekolah. Ya, Tuan, memandangkan Parti Kuasa Rakyat telah ditubuhkan dan dilancarkan hari ini, saya nak bertanya sedikit tentang politik semasa di negara kita. Ya. Silakan. Apa pandangan Tuan apa yang berlaku di Melaka? Macam mana pandangan Tuan sebagai Parti Kuasa Rakyat yang masuk dalam arena politik kita, di mana tergolong daripada orang-orang berpengalaman. Jadi apakah pandangan Tuan tentang Melaka? Oleh kerana saya bukan pendokong dan aktivis di dalam UMNO, saya akan melihat dari segi saya orang di luar UMNO. Ya. Tapi sekasa ini apa yang berlaku di Melaka ada hubung kait dengan cara ataupun kaedah perjalanan parti UMNO itu sendiri. Okey. Kalau parti saya, kepimpinan ditentukan oleh negeri berkenaan. Yeah. Tetapi UMNO, cara dia adalah menunjuk kepimpinan negeri. Okay. Jadi mungkin kepimpinan yang ditunjuk tidak bersefahaman dengan majoriti yang ada di negeri Melaka. Jadi itu saya tahu, itu saya melihat mungkin begitu. Yeah. Yang akhirnya terjadi kepuakan atau sektarian di dalam politik Melaka itu sendiri yang mungkin juga berhubung kait dengan UMNO peringkat nasional. Akhirnya terjadilah satu golongan yang kecil di dalam parti tersebut mungkin tidak bersetuju dengan ketua perhubungan UMNO Melaka. Mungkin saya tidak tahu. Sebab itulah timbul percakaran yang akhirnya beberapa orang keluar daripada exco dan menimbulkan masalah yang membawa kepada pembubaran UMNO Melaka. Ya. Jadi saya kira mungkin ini sangkut paut dengan sistem pemilihan kepimpinan yang ditunjuk oleh Presiden Parti. Tuan, sebagai Presiden Parti Kuasa Rakyat, isu Melaka lagi, apakah cadangan Tuan untuk menyelesaikan kemelut negeri Pahang? Sekarang ni katakan dia nak apply untuk darurat, tak jadi pilihan raya negeri, macam-macam. Jadi sebagai presiden, seorang presiden parti politik, apakah cadangan Tuan cara-cara untuk menyelesaikan kemelut Melaka? Melaka, Johor, Perak, tiga negeri ini lompat parti. Nasional pun sama jugalah, kan? Jadi apakah cadangan Tuan untuk menyelesaikan masalah ni? Soal lompat parti mereka dah bincang secara banyak dan mereka mengatakan mereka mahu mengadakan anti lompat parti. Yeah. Itu satu hal yang Datuk sentuh. Yeah. Tapi dalam soal Melaka ini, saya rasa jalan yang terbaik adalah diserahkan kepada rakyat untuk memilih barisan baru bagi kepimpinan negeri Melaka. Okey. Bagi saya cenderung untuk mengatakan Melaka perlu mengadakan satu pilihan raya negeri, seperti mana yang berlaku di Sabah beberapa bulan yang lampau. Sebab kita nak mengadakan darurat. Saya tidak percaya, saya tidak tahulah, tapi saya tidak percaya Agong akan bersetuju untuk mengadakan darurat, dan saya tidak nampak apa alasan yang boleh mengistarkan darurat supaya tidak ada pilihan raya. Dan hari ini Perdana Menteri pun telah membuka di segi sempadan lintas negeri apa semua. Jadi tidak ada alasan. Dan jalan terbaik adalah mengadakan pilihan raya
di peringkat negeri. Tuan, ada saya memanggil telefon saya sebab apa, kita ada dapat beberapa komen ataupun beberapa persoalan daripada penonton kita. Salah satu soalan yang ada di sini, ia daripada Askolani Kas. Dia kata, dengan melancarkan parti kuasa rakyat ni, soalan dia, bagi yang sedia celik, dah tahu ini rencana proxy brotherhood untuk ganggu gugat kelincahan PKR yang ori. Apa pandangan tuan? Dan ini terserah pada penafsiran sesiapa. Saya dalam ucapan saya mengatakan parti ini sejak lama saya nak tubuh. Saya sejak universiti lagi pun dah bercita-cita nak melahirkan sebuah parti berbilang kaum, sebab saya memimpin Persatuan Mahasiswa masa itu 8,700. Lebih pelajar daripada 1972 hingga 74. Jadi saya rasakan model ini perlu dilakukan. Kemudian saya menemui kelompok progresif di negara ini pada 2 tahun yang lepas. Dan saya bercadang untuk melahirkan sebuah parti yang nak diluncurkan atau dilancarkan pada 10 bulan 10 2020. Tetapi oleh kerana tidak lengkap lagi di segi barisan kepimpinan, jadi saya tangguhkan sehinggalah hari ini. Hanya secara kebetulan sahaja adik saya menjadi Perdana Menteri. Dan sejarah politik saya tidak pernah disusun, diatur atau mengikut rentak beliau. Saya telah berada di dalam opposition yang lama, dia berada di dalam UMNO. Jadi ini hanya secara kebetulan. Dan tidak ada hubung kait penubuhan parti ini dengan beliau. Dan saya tidak lihat bahawa saya ini sebagai pengacau ke pengganggu gugat pada kedudukan PKR. PKR ada produk yang mahu dijual, saya ada produk yang mahu dijual. Dia memperhitungkan kepentingan partinya melalui jalur yang dia ada. Saya sebuah parti kuasa rakyat mempunyai jalur perjuangan tersendiri yang masing-masing mahu menjual produk pada rakyat. Kalau rakyat mahukan produk PKR, rakyat mendukung dan memberi sokongan kepada PKR. Kalau rakyat percaya dengan perjuangan kuasa rakyat, rakyat memberi sokongan kepada kami. Dan politik ini tidak pernah berlaku ada satu parti yang monopoli hak dalam berpolitik di gelanggang yang terbuka. Maksudnya, kalau analogi perniagaan, kalau orang jual aiskrim, ada aiskrim yang lain, tidak boleh dia mengatakan, aku bidang aiskrim, kau tak boleh masuk. Jadi kalau PKR multiracial, PKR tak boleh kata, tak boleh lah. Zaman, Anwar dengan saya satu penjara, satu tahanan IC. Maknanya sebagai lawaknya, Zaman, kau tak boleh lah tubuh parti multiracial. Pasal aku dah ada parti multiracial. Itu satu bagus contoh tu. Ini politik terbuka. Bukan? Dinamika politik berjalan seperti air mengalir, saya selalu katakan. Dan memang politik itu sendiri adalah permainan mendapat dan mengekalkan kuasa. Dalam konteks ini, penulis itu bertanya dan beri pendapat, maknanya dia tidak faham bahawa politik ini adalah permainan mendapatkan kuasa dan mengekalkan kuasa. Jadi adakah PKR tidak membenar kerana dia nak kekal dalam mendapatkan sokongan daripada multiracial pengundi di dalam negara ini. Saya rasa dia tidak memahami bahawa tidak ada parti mana-mana monopoli. Tuan, kita nak tanya, mungkin soalan ni akan datang pun kemungkinan Tuan akan jawab. Might as well jawab sekarang lah. Secara peribadi, antara Tuan dan juga Perdana Menteri ada hubung kait. Ataupun tali persaudaraan. Betul. Semua orang tahu. Betul. Setuju. Macam mana
pandangan daripada adik tuan iaitu Perdana Menteri tentang penubuhannya Parti Kuasa Rakyat? Ya. Ha. Tadi Sebab tuan tadi cakap tuan kata ya. nak bekerjasama dengan kerajaan kan? Jadi Datuk pun dah kata tadi bahawa UMNO dia platform yang mencari dukungan dari orang Melayu. Ya. MCA Datuk dah kata Cina. Dan saya parti multiracial yang bukan akan mencari sokongan-dukungan di kawasan-kawasan majoriti Melayu. Okey. Jadi di segi itu maknanya saya pergi ke arah multiracial. Okey. Jadi apa ya Datuk tanya ni? Antara tuan dengan Perdana Menteri, sekarang adik-beradik kan? Ya. Satu parti, satu kerajaan iaitu Perdana Menteri. Adakah Perdana Menteri iaitu adik kepada tuan merasakan ia dapat menggugatkan kedudukan dia dalam parti dalam kerajaan ataupun bagus untuk dia sebab ada satu parti yang nak bekerjasama dengan kerajaan. Itu dua ini berbeza dia. Jadi saya katakan dia segmen Melayu. Ya. Saya multiracial. Ya. Jadi pertembungan itu sudah pasti tidak berlaku. Dari segi mendapatkan dukungan, sokongan daerah, kawasan itu sudah berbeza. Ya. UMNO kawasan Malay majoriti lah. Ya. Saya di kawasan multiracial. Ya. Di segi mendapatkan pengaruh parti itu pun sudah berbeza. Okey. Tetapi oleh kerana dia mempunyai matlamat untuk membantu orang miskin, kerana dia mengatakan dia anak penodai getah, dan saya juga abang kepada dia daripada ibu bapa yang sama penodai getah, maka sudah tentulah ada kesamaan di segi pemikiran, cita rasa dan kehendak membantu rakyat miskin. Jadi parti saya multiracial yang tidak ada di dalam Barisan Nasional. Jadi kalau saya dapat memperkuatkan parti ini dan parti ini dapat memberi sumbangan kepada Barisan Nasional yang tidak ada satu parti multiracial sekarang, maka sudah tentulah ini perjuangan ni, pergerakan kuasa rakyat ini dapat membantu Barisan Nasional dan sekaligus dapat membantu beliau sebagai Perdana Menteri sekarang. Jadi dalam konteks ini tidak timbul masalah kepada diri beliau sepatutnya, dan beliau seharusnya melihat penubuhan parti ini adalah suatu usaha yang boleh membantu Barisan Nasional yang sentiasa akan beri sokongan kepada kerajaan dan mesra kerajaan demi untuk mencapai perjuangan parti kami yang hendakkan pelajaran percuma, kesihatan percuma, perumahan percuma untuk rakyat miskin dan lain-lain. Jadi saya rasa tidak ada apa negatifnya terhadap diri dia, malah memberi positif. Sepatutnya dilihat di sudut positif. Sebelum tuan melancarkan parti ini, ada tuan berjumpa Perdana Menteri mengatakan hasrat untuk melancarkan parti ini supaya dia tak terkejut. Dia begini. Sebenarnya kami lahir dan membesar dalam keluarga miskin. Biasanya keluarga miskin ini anak-anak seorang mak bapak sentiasa mengajar, dan kami daripada kecil menerima ajaran daripada mak bapak. Seorang abang mestilah mengasihi adik-adik, adik-adik mestilah menghormati abang. Itu di dalam amalan keluarga. Tetapi dalam politik perkara ini tidak berlaku. Sebab sejarah politik saya sejak universiti tahun 73 saya sudah menjadi anggota Partai Sosialis Rakyat Malaysia. Dan saya pun pernah bertanding pada 1982 atas tiket PSRM. Dan saya pun aktif di dalam Semangat 46 sebagai Ketua Penerangan Pemuda Malaysia, dan saya bertanding Parlimen Temerloh 1990 di bawah tiket Semangat 46. Semangat 46 di Parlimen Temerloh menentang
Tan Sri Sabaruddin Cik Okey. dan Datuk Ismail Sabri wakil calon kepada Tan Sri Sabaruddin Cik. Mana ini menggambarkan kami mesra sebagai adik-beradik daripada keluarga yang miskin dan kami menghormati pendirian Masing-masing. politik masing-masing dan masing-masing tidak cuba mengawal perjalanan politik sesiapa. Begitulah PM sekarang, dia tahu saya, abang dia bebas menentukan hala tuju politik saya dan saya ingin membentuk parti ini. Saya tidak berbincang dengan beliau, tidak bertanya kepada beliau, tetapi saya tahu saya membuat sesuatu yang akhirnya mendatangkan manfaat dan keuntungan kepada kerajaan dan diri beliau sendiri. Okey. Sebab segmen yang multiracial tu tidak ada parti di dalam Barisan Nasional. Jadi kalau gitu saya nampak dengan penjelasan Tuan Zaman senang Diorang panggil Bong Zaman. Bong Zaman. Okey, kita panggil Bong Zaman. Okey. Okey. Tuan Bong Zaman Saya tengok daripada penjelasan atau penerangan Tuan Bong sekiranya Barisan Nasional ingin mencari satu parti multiracial untuk menggantikan gerakan dulu. Ya. Okey. Adakah boleh saya cakap Parti Kuasa Rakyat adalah satu alternatif untuk Barisan Nasional? Ya, kalau pihak Barisan Nasional melihat Parti Kuasa Rakyat boleh menguntungkan mereka dan boleh menyumbangkan kepada kepentingan Barisan Nasional. Ya. Oleh kerana kami sebuah parti mesra kerajaan dan Barisan Nasional, kami bersedia menjadi anggota Barisan Nasional untuk mengambil alih peranan gerakan yang telah meninggalkan Barisan Nasional selepas kekalahan Kerajaan Barisan Nasional pada Mei 10, 2018 terlampau. Sampai ke tahun depan, ujung tahun ataupun sebelum pilihan raya tahun depan, berapa ramai anggota ahli yang difokus oleh Parti Kuasa Rakyat untuk masuk ke dalam parti? Jadi setelah saya katakan tadi, kamilah Barisan Kepimpinan Penaja hari ini telah menemui sebuah parti multiracial berbilang bangsa ini yang telah pun didaftarkan lebih 3 tahun yang lampau. Okey. Dan mereka mempunyai lebih sedikit 200 cawangan dengan ahli 70,000. Okey. Satu jumlah permulaan yang cukup Bagus. bagus bagi kami. Dan saya dengan kawan-kawan untuk target ataupun buat sasaran untuk mencapai 300,000 6 bulan dari sekarang. Okey. Dan saya didatangi oleh bekas beberapa parti termasuk juga DAP, PKR, Amanah ingin menyertai Parti Kuasa Rakyat. Okey. Dan segala bentuk atur kerja sudah kami sediakan dan insyaAllah kami akan menggerakkan parti ini untuk mencapai 300,000 6 bulan dari sekarang. Tuan, tadi Tuan cakap ada ahli-ahli yang telah tinggalkan Amanah, DAP, PKR contoh dia dan mereka memberi hasrat untuk memasuk Kuasa Rakyatnya parti. Adakah Tuan ingat bila diorang masuk parti Tuan, ia dapat mengubahkan corak-corak perjalanan politik mereka yang mereka telah jalankan selama itu supaya mereka boleh berubah dan dia dibuat perubahan di dalam parti Tuan? Takut nanti perangai lama dia tu masuk ke dalam Parti Kuasa Rakyat dan merosakkan Parti Kuasa Rakyat. Barisan kepimpinan saya adalah barisan yang progresif, yang ada berpengalaman
Dan biar walaupun parti ini sebuah parti yang benar-benar demokratik, tetapi kita sudah tentulah ada kursus perkaderan, memahami ideologi perjuangan dan menggariskan perkara-perkara yang perlu diisi di dalam diri mereka untuk menyesuaikan dengan parti yang ada ideologi ini. Kalau mereka tidak boleh sesuai, mereka akan pergi sendirilah, meninggalkan parti ini. Sebab parti ini jelas perjuangannya, jelas ideologi dia, jelas penempuan dia, dan ada gerakan yang teratur lah yang akan kami buat. Jadi parti tidak akan berubah mengikut kehendak atau selera mereka. Saya akan memastikan selera mereka, cita rasa dia sesuai dengan perjuangan kuasa rakyat. Tuan, mengakhiri rancangan kita pada hari ini, apakah Tuan punya apa yang Tuan nak ucapkan kepada rakyat Malaysia memandangkan ini hari adalah merupakan hari pelancaran atau peluncuran parti kuasa rakyat. Saya pasti ada sesuatu benda yang mustahak yang Tuan nak sampaikan kepada rakyat Malaysia supaya mereka dapat tahu, memahami apa yang Tuan nak sampaikan terhadap parti Tuan. Silakan. Kepada rakyat Malaysia yang sentiasa terlibat dan sama ada sebagai pemerhati atau sebagai pemain di dalam politik, saya ingin menyatakan bahawa kehadiran kuasa rakyat ini adalah sebuah parti yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat terbanyak. Jadi kita tidak melihat bahawa parti-parti yang sama ada bergelut di luar kerajaan atau di dalam kerajaan sebagai parti-parti yang perlu kami berkonfrontasi. Jadi bagi kami hanya mahu menjual produk kami, iaitu memperjuangkan kepentingan rakyat terbanyak, terutama B40 dan M40 lah, 40. Jadi kalau merasakan sesuai dengan perjuangan ini dan melihat kami adalah sekelompok pemimpin progresif yang meluncurkan parti pada hari ini sesuai, saya menyerulah kepada mereka untuk tampil bersama dalam tujuan yang sangat murni ini, iaitu membela rakyat yang terbanyak. Sebab kita tengok keadaan di mana jurang perbezaan antara yang mewah, yang penghidupan sangat-sangat selesa, begitu jauh penghidupan dengan rakyat yang miskin. Jadi atas perkara tersebut, saya menyeru terutama anak-anak muda yang mahukan perubahan di segi struktur parti, di segi demokratik parti tersebut, di segi struktur parti. Saya rasa parti ini sangat sesuai untuk anak muda, dan kami generasi lama ini hanya mendirikan parti ini macam saya katakan sebagai kanvas besar untuk diserahkan kepada anak muda untuk berkarya di sana yang sesuai dengan keperluan anak muda, dan kami membela anak muda dan membantu mengajar. Kami menyediakan pentas ini, kami orang yang lama dengan dada yang terbuka, fikiran yang menerima, mengajak anak-anak muda berjuang bersama kami, dan kami rela mereka mengambil alih bila mereka bersedia untuk mengalih parti ini. Tujuan kami bukan nak berpapah pada parti ini sebagai kepentingan diri, tetapi parti ini dibuat menyediakan jalan laluan dengan garis politik yang jelas, perjuangan yang jelas, yang mestilah selepas ini dipikul oleh anak-anak muda. Dan kepada parti yang ada di dalam negara ini, parti yang bermula kecil dan masih kecil setengah itu, saya menyeru supaya dapat bersama-sama, bekerjasama
dalam usaha untuk mencapai matlamat bagi kepentingan rakyat terbanyak di negara ini. Ada beberapa parti yang saya tengok perjuangan mereka sama dengan perjuangan saya. Okey. Jadi mengapa kita perlu berasingan, sedangkan orang kata lidi kalau satu tu mudah dipatah, kalau seberkas lidi jadi satu kekuatan. Ya. Jadi lebih baik parti-parti yang kecil macam saya ini kita bersatu dalam mencapai hasrat bagi kepentingan rakyat yang banyak di negara ini. Jadi itulah bagi saya serah kepada seluruh rakyat menilai parti ini, dan saya menyerulah kalau bersedia berjuang, tampil, marilah kita gembling tenaga dan kita cari titik temu supaya kita dapat menjadi satu pasukan yang kuat, kukuh untuk mencapai matlamat perjuangan parti. Terima kasih Tuan. Terima kasih, Bagi kita sama. banyak penjelasan dan banyak penonton rakyat Malaysia hari ini dapat memahami siapa tu dan apa itu Parti Kuasa Rakyat. Itu dah kita selama 1 jam 15 minit bersama dengan yang berbahagia Presiden Parti Kuasa Rakyat. Dia tak nak kita panggil dia Kamal Zaman. Dia nama dia Abang Bong Zaman. Parti, anggota parti memanggil saya Bong Zaman. Pasal apa dia panggil Bong Zaman tu? Bong ini sebenarnya popular di Indonesia. Okey. Dalam bahasa ini komrad lah. Okey. Komrad. Okey. Sebab itu ada Bong Soekarno, Bong Hatta di sana. Okey. Itu sebagai komrad. So sekarang ni ikon you adalah Bong Zaman. Ya. So pergi mana-mana dalam politik. Parti panggil anggota parti saya, kepimpinan barisan kepimpinan saya telah menggelar menjenamakan saya sebagai Bong Zaman. Okey, itu dia. Kita bersama yang bahagia Abang Bong Zaman, Presiden Parti Kuasa Rakyat yang telah dilancarkan hari ini dan akan mulakan gerakan langkah politiknya mulai pada besok. Dan juga mereka sedang mengaturkan banyak rancangan-rancangan aktiviti-aktiviti bagi membela nasib rakyat di negara kita, terutama sekali B40. Jadi B40, pelajar-pelajar yang ada hutang dengan PTPTN dan juga mereka yang di dalam industri pertanian, anda harus bersabar kerana hari ini anda telah mendapat satu parti yang baru di negara kita, iaitu Parti Kuasa Rakyat. Parti ini akan membela nasib-nasib anda, masalah-masalah anda, dan apa segala masalah yang anda ada, parti ini akan membawanya ke kerajaan yang sedia ada ataupun kerajaan yang akan datang bagi mendapatkan belaan untuk nasib anda, perniagaan anda dan pelajaran anda. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana anda bersama kita. Jangan lupa teruskan bersama kita dengan BBTV. Kita akan teruskan mendapat banyak lagi wawancara dengan ahli-ahli politik bagi hak ehwal semasa. Dan kali ini kita ada parti baru yang kita akan panggil mereka dengan lebih kerap untuk mendapatkan pandangan-pandangan mereka di dalam masalah politik di negara kita dan juga masalah rakyat di negara kita. Bersama kita akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat bertugas hari Isnin.